Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini sambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, mana kita ambil yang diringkaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan kita hari itu kali terakhir kita bincangkan, kita dah sampai kepada bab yang ke-85. Dah berarti 84 berkenaan dengan 83. Itu berkenaan dengan bab sesiapa yang terlupa ataupun tertidur daripada solat atau terlupa. Bab menamaan solatin au nasiha, bab mengenai orang yang tertidur daripada solat ataupun dia terlupa akan solat. Share screen, saya tengah apa nak share screen. Okay, so hari tu kita pada bab yang kita kata itu hadis yang datang berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW dahulu pernah sekali balik daripada perang Khaybar, bergerak waktu malam, dan sampai mereka letih perjalanan, mereka minta Rasulullah SAW untuk berkemah, dan Bilal dikata kepada Bilal bin Rabah, iklal lana laila, mana jaga untuk kami malam ni. Lalu Bilal bin Rabah telah solat apa dia mampu daripada dia mampu daripada solat. Kemudian dia Bilal bin Rabah dia dan Rasulullah SAW dengan para sahabat tertidur. Lalu bila hampir fajar, bersandar Bilal kepada kenderaan dia menghadap kepada terbitnya fajar. Lalu telah melewaskan Bilal dua matanya, sedangkan dia bersandar pada kenderaan dia. Lalu tak terbangun Rasulullah, tidak juga Bilal, dan tak ada siapa dengan para sahabat Nabi SAW terbangun. Sehinggalah matahari kena pada mereka, dan Rasulullah SAW adalah orang pertama bangun atau terjaga. Kemudian baginda terkejut, dan lalu Rasulullah SAW bersabda, Bilal, wahai Bilal. Lalu Bilal bin Rabah berkata, akhadha binafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah binafsika. Telah mengambil terhadap jiwaku, yang mengambil demi bapaku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah, sebagai penggalan ganti engkau, ambil pada jiwa engkau. Mana Tuhan yang sama menyebabkan aku tidur, Tuhan yang sebabkan aku tidur. Lalu Nabi SAW pun suruh para sahabat dia ketadu, pindah kedudukan. Lalu mereka pun pindah kedudukan kenderaan mereka sedikit. Kemudian dia berwuduk dan perintahkan Bilal untuk iqamahkan solat. Lalu telah solat bersama mereka, baginda solat subuh. Lalu lepas solat tu diselesaikan, baginda kata, barang siapa lupa solat dia, maka solatlah solat berkenaan bila diteringat. Kerana Allah Ta'ala berfirman, aqimis solata li dzikri, jika solat untuk mengingatiku. Dan dahulu Ibn Syihab membaca aqimis solata li dzikra, berikan solat untuk mengingati. Ibn Syihab Az-Zuhri dia baca dengan az-dzikra. Ini masa qiraat. Kemudian yang riwayat lain datang, Rasulullah bersabda, hendaklah setiap orang dengan setiap lelaki dengan kepala kenderaan dia tarik kiri, kerana ini adalah satu tempat singgah yang hadir kepada kita padanya syaitan. Lalu kami pun buatlah, perawi kata kami pun buat. Kemudian baginda minta dengan air, baginda berwuduk, kemudian baginda sujud, itu solat 2 rakaat, menanti untuk para sahabat bersiap. Kemudian diiqamatkan solat, lalu baginda solat subuh. Wadah tu solat awal pagi. Solat pasal nama wadah tu
solat fajar pun dia, solat subuh pun dia, solat itu ada benda sama nama tu cara panggilan. Kemudian apa yang hadis seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tidur seorang kamu daripada solat atau terlupa daripadanya, maka dari solat berkenaan bila dia teringat. Kerana Allah Taala berfirman, aqimis solat li-dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi daripada hadis-hadis yang kita baca tu, kita dapat beberapa hukum lah kita terangkan pada hari terakhir kita berjumpa. Antaranya adalah tajuk berkenaan dengan tajuk sebutan berkenaan dengan okey, pertama kita ambil berkenaan dengan tajuk nafs, jiwa. Bila kata jiwa, bila kata jiwa, so kita kata nafs atau jiwa ni dalam bahasa Arab atau dalam penggunaan yang datang daripada hadis Nabi SAW dan para sahabat, ia merujuk pada roh. Roh dan jiwa tu ada benda yang sama. Cuma di kalangan ahli sufi sahaja yang mereka asingkan roh lain, nafs lain. Nafs dipanggil nafsu. Dia bezakan nafs, keinginan tu lain. Roh tu lain kita. Jadi kalau ikut pada asas ni kita kata ikut pada apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW atau dalam Quran Karim, sebenarnya roh dan nafsu ada benda sama. Cuma kita kata daripada hasil daripada roh tadi masuk dalam jasad, akan timbul masalah keinginan, akan timbul masalah akal, akan timbul masalah dia dulu kan pasal berdasarkan roh bergabung. Nafs tu dia pengertian dia adalah satu diri, a person panggil nafs. Jadi kalau cuma asingan dia jasad tu dipanggil jasad, yang satu lagi menyebabkan dia bergerak tu panggil roh. Cuma bila kita dah ada roh ni, penggabungan roh dengan jasad tadi akan menghasilkan, macam kita katalah nafsu, keinginan diri kita. Demikian juga ada masalah akal. Kadang ada orang asingkan akal lain kita. Ahli falsafah dia kata akal pun lain, roh lain dan nafs lain, jiwa lain. Dia pecah-pecahkan. Ada jasad, ada roh, ada nafsu, ada jiwa, ada akal. Dia pecah itu. Tapi sebenarnya dalam Islam tak ada. Kita tahu bahawa daripada hadis Nabi SAW yang datang hanya sebut berkenaan dengan tajuk ditiupkan roh saja dalam manusia. Tak ada sebut tentang tiupkan nafsu. Okay. Kemudian kita dapat juga daripada hadis-hadis tersebut berkenaan dengan Nabi SAW suruh mereka alihkan tempat kerana tempat mereka berada tu dia kata sebagai ada dihadiri oleh syaitan. Jadi ini yang kita kata kalau saya nak ubah keadaan contoh macam tidur tanpa nyenyak, dia kena bergalih. Okey. Kemudian kita bincangkan juga berkenaan azan dan iqamat bagi solat yang telah lepas. Dan kita kata ada tiga pendapat. Pendapat pertama dia kata bahawa adakah diazankan adakah azan untuknya dan diiqamatkan ataupun tak diazankan untuknya, tak diiqamatkan. Maksudnya azan iqamat kedua, ataupun tak azan dan tak iqamat, ataupun diiqamatkan tapi tak diazankan. Tiga pendapat lah. Mana azan iqamat, walaupun kita dah lewat mana pun kita azan, mana iqamat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata tak payah azan, tak iqamat. Pendapat ketiga kata azan tak ada tapi iqamat ada. Azan tak ada, iqamat ada. Itu kita belajar juga. Kemudian masalah wajib untuk mengqada solat daripada terhadap orang yang tertidur ataupun yang terlupa, teralpa. Ini memang kita kata ijma', tak ada masalah kat situ. Siapa yang terlupa. Cuma timbul tajuk masalah qada orang yang tinggal solat secara sengaja. Dan kita katakan bahawa jumhur para ulama mengatakan bahawa mesti. Dia kata mesti. Dan jumhur berhujah, kita sebutkan 5 hujah jumhur. 6 hujah dipakai oleh jumhur para ulama dalam mengatakan wajib untuk qada. Dia kata pertama sekali kita sebut itu adalah telah sabit perintah qada bagi orang yang lupa dan orang tidur, sedangkan diorang tak dosa. Maka orang yang berdosa ini orang yang sengaja tinggal solat lagilah utama untuk kena qada. Kedua, kerana berpegang dengan sabda baginda SAW, iza dzakaraha, bila orang tu ingat. Dan orang yang sengaja tinggal ingat terhadap dia tinggalkan solat, dia kata, maka mesti dia qada.
Yang ketiga, berpegang dengan umum. Sabda Nabi SAW, man nasiya solatan, maksud lupa solat. Dan terhasil dengan lupa tadi, lupa itu tinggal. Terhasil daripadanya kelupaan dan lupa itu adalah meninggalkan solat. Tak kira sama ada dengan kelalaian ataupun tak lalai. Jadi tunjukkan kepada apa? Kepada firman Allah Ta'ala surat Taubah 67, mana orang-orang yang dihukum oleh Allah Ta'ala hari akhirat nanti, mereka ni lupakan Allah Ta'ala. Kalau kita kata lupa tu dengan tak sengaja, orang kena hukum. Jadi orang yang lupa tinggal dengan sengaja pun kena hukum jugalah. Yang terlupa tak sengaja pun kena hukum. Apalagi yang alpa kena hukum, apalagi orang yang sengaja tak nak tahu. Masa mereka meninggal benar Allah Taala dan Allah Taala hukum mereka. Okey. Jadi dikata gunakan apa dengan umum, lupa. Hadis tu kata lupa. Keempat, dia kata berpegangan dengan sabda baginda Rasulullah, barang siapa lupa satu solat, maka kafarah dia adalah disolatkan akan solat tersebut bila dia ingat. Dan kafarah ni terjadi daripada dosa kebiasaannya. Jadi orang yang tidur dan juga orang yang lupa dengan makna apa terlalai tidaklah berdosa sebenarnya. Lalu tapi orang yang sengaja meninggalkan kerana dia sengaja dia tidak dikendaki dengan lafaz lupa. Bahkan dia memang kafarah. Kalau kafarah orang yang lupa tu sepatutnya tak berdosa lah, sebab dia terlupa. Tapi dia kena kafarah. Tapi orang yang sengaja kenapa tak kena kafarah, dia kata. Yang kelima, dirikan solat untuk menyati firman Allah Ta'ala surah Taha. Ya, untuk ingat Allah Ta'ala. Bila selagi tak dirikan solat, selagi tak ingat Allah Ta'ala. Dia kata, dan yang keenam, dia kata bahawa qada ni wajib dengan ucapan yang awal. Itu bahawa keluar waktu itu keluarnya waktu ibadat tadi dah tak menggugurkan kewajipan dia. Mana kewajipan tidak berlaku, tidak boleh gugur. Macam orang sengaja tinggal puasa. Jadi dia tetap kena kewajipan kerana ia pada tanggungan diri dia telah terjadi. Macam hutang lah dia kata. Okay. So 6 hujah tersebut digunakan, dikatakan dipegang sebagai sebab kenapa jumhur para ulama. Maksud jumhur tu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, empat-empat semua empat mazhab mewajibkan akan qada. Masalah qada solat yang telah ditinggalkan bagi orang yang sengaja pun. Cuma dalam perkara ni para ulama yang datang kata tak tumpukan pada sudut lain, mereka berdalil kepada hadis Sunan At-Tirmidzi yang bila Nabi SAW menyatakan tentang orang yang di hari akhirat nanti dipersoal tentang amal yang dia buat. So bila ada kelompongan daripada amal wajib ditambah dengan amal sunat, ditampung dengan amal sunat, maka dalam hadis tersebut memberikan gambaran kalau orang telah terlepas akan fardu dia, maka sunat-sunat yang dia buat akan menggantikan. Jadi kalau ikut galakkan, dia kata lebih baik orang yang tertinggal solat sebab sepanjang zaman dia tak sedar Islam dia betul ke salah sebagainya. Islam dia tak betul, Islam dia tidak benar-benar. Dia pasal Islam geografi, iman geografi. So last kali dia tak pegang Islam ni betul. So orang-orang macam ni bagi setengah para ulama ni dia kata baik orang gantikan dengan solat-solat sunat. Gantikan dengan solat sunat kerana itu yang berlaku di akhirat nanti ditanyakan kepada para malaikat oleh Allah Taala dan dia kata adakah untuk hamba-Ku ini ada lagi solat-solat sukarela. So ditampung daripada apa macam zakat apa yang ini. Itu sebab tu amalan sunat bagi setiap yang fardu tu ada dia punya bentuk yang sunat. Macam nak menampung balik apa yang terlepas daripada yang fardu. Itu yang kenapa kita kata kena kita perhatikan. Dan bahkan kadang-kadang kita bimbang bila kita wajibkan untuk orang kena ulang semua sekali. Last sekali orang tak nak dia putus asa daripada nak beramal. Okey. Jadi memang kita faham ada pada situ. Dan bahkan dengan hadis yang terakhir tu, hadis terakhir tu kan yang kata ayat tu kata aqimis solat li dzikri tu. Itu sebenarnya surah Taha yang mana kita kata datang berkenaan dengan Musa alaihissalam. Dan Allah Taala kata kepada Musa alaihissalam, dirikan solat untuk mengingatiku. Okey. So, jadi kita kata daripada sudut itu ia menunjukkan bahawa solat ni adalah syariat orang sebelum kita, macam solat pada zaman kita juga. Cuma kita kata bentuk solat tadi kita tak tahu macam mana. Banyak mana keserupaan kita tak tahu. Okay, pasal Nabi SAW sendiri macam kita macam perbuatan haji. Kan Nabi SAW sendiri dalam bab haji
sebelum daripada Nabi SAW datang, haji dah ada. Sebelum Nabi datang, solat dah ada, zakat dah ada. Cuma banyak mana ketika mana Nabi datang tu masih orang Arab, amalkan seperti diajar oleh Ismail AS, kita tahu. Banyak mana masih serupa. Adapun masalah pelaksanaan tu masih lagi wajib. Dan setiap para anbiya ada syariat masing-masing. Okey? Baik. Okey, hari ni kita masuk pada hadis yang baru. Okey. Ni cara cerita. Okey. Bab khamsa wa samanin, bab man nama an salati subhi hatta tala'ati syamsu. Bab man nama an salati subhi hatta tala'ati syamsu. Falahu an yu'adzana an yu'adzina idza kana fi jama'atin. Falahu an yu'adzina idza kana fi jama'atin wa yusalli rak'atai fajr. Wa yusalli rak'atai fajr. 274 an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah SAW faqala innakum tasiruna ashiyatakum wa lailatakum wa ta'tuna al-ma'a insyaallah ghadan fantalaqan nasu la yalwi ahadun an ahadin qala Abu Qatadah fabainama Rasulullah SAW yasiru hatta bhara al-laila wa ana ila jambihi qala fana'asa Rasulullah SAW famala an rahilatihi fada'amtuhu min ghairi an ukizahu hatta tadala ala rahilatihi qala thumma sara hatta tahawwara al-laylu dia mala an rahilatihi qala fada'amtuhu min ghairi an ukizahu hatta tadala ala rahilatihi qala thumma sara idza kana min akhir as-sahar mala mailatan hiya ashaddu min al-mailatayn al-awwalayn hatta kana yanjafilu fa'ataituhu farafa'a ra'sahu faqala man hadha qultu Abu Qatadah qala mata kana hadha masiruka minni qultu ma zala hadha masiri mundu al-lailatu thumma qala hafizakallahu bima hafazta bihi nabiyahu hafizakallahu bima hafizta bihi nabiyahu thumma qala hal tarana nakhfi 'ala an-nas qala thumma qala hal tara min ahadin qultu rakibun thumma qultu hadha rakibun akhar hatta ijtama'na fakunna sab'ata rakbin qala famala Rasulullah SAW an tariq fawada'a ra'sahu ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزئين
thumma qala irkabu farakibna fasirna hatta idza irtafa'atis syamsu nazal thumma da'a bimai dha'atin kanat ma'i fiha syai'un min ma'in fatawadda'a minha wudu'an duna wudu'in qala wa baqiya fiha syai'un min ma' thumma qala li abi qatadata ihfaz alaina maydha'ataka fasayakun laha naba thumma adzana bilalun bis-salah fasalla Rasulullah sallallahu rak'ataini thumma salla al-ghadata fasana'a kama kana yasna'u kulla yawmin qala wa rakiba Rasulullah wa rakibna ma'ahu qala faja'ala ba'duna yahmisu ila ba'din ma kafaratu ma sana'na bitafritina fi salatina thumma qala ama lakum fi ya uswah thumma qala ama innahu laysa fi an-nawmi tafritun innama tafrit ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'u waqtu as-salah al-ukhra innama tafritu ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'u waqtu as-salati al-ukhra faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabihu laha faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabihu laha fa idza kana al-ghaddu falyusalliha inda waqtiha wa idza kana al-ghaddu falyusalliha inda waqtiha thumma qala ma tarawna an-nasa sana'u thumma qala asbaha an-nasu faqadu nabiyahum faqala Abu Bakr wa Umar Rasulullah sallallahu ba'dakum faqala Rasulullah ba'dakum lam yakun liyukhallifakum wa qala an-nasu inna Rasulullah baina aydikum fa in yuti'u Abu Bakr wa Umar yurshidu qala fantahayna ila nasin hinam tadda an-naharu wa hamiya kulla shay'in wa hum yaqulun ya Rasulullah halakna wa atishna faqala la hulka alaikum thumma qala atliqu li ghumari wa da'a bil maydha'atin wa wada bil maydha'ati faja'ala Rasulullah yasubbu wa Abu Qatadah yuskihim falam ya'du an ara an-nasu ma'al maydata takabu alaihim faqala Rasulullah ahsinul mala'a fakullukum sayarwa qala fafa'alu faja'ala Rasulullah yasubbu wa uskihim hatta ma baqiya ghairi wa ghairu Rasulullah hatta ma baqiya ghairi wa ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sabba Rasulullah faqala li ishrab faqultu la ashrabu hatta tashrabu ya Rasulullah qala inna sakil qaumi akhirahum qala fasharibtu wa shariba Rasulullah qala fa'atan nasu al-ma'a jami'ina riwa'a fa'atan nasu ma'a jami'ina riwa'a. Bab 84 sini. 84 85 84. Bab man nama an salati subhi. Bab
sesiapa yang tertidur daripada solat subuh. Sesiapa yang tidur daripada solat subuh hatta tala'atis syamsu, sehingga terbit matahari. Bab sesiapa yang tidur daripada solat subuh sehingga terbit matahari, falahu, maka boleh untuk dia, falahu boleh untuk dia an yu'adzina, untuk melakukan azan. Yu'adzin, mengazankan, melakukan azan, idza kana fi jama'atin, jika dia dalam satu kumpulan. Wa yusalli rak'atain fajri, dan dia solat 2 rakaat fajar. Macam kita sebut itu kan. Maksud dia terus solat, ataupun kita ada lagi mana perkara sunat yang kita boleh buat. Ini pada hadis ni antara dalil bahawa Nabi SAW solat macam kita baca itu, Nabi solat sunat, dan bahkan kat sini ada tambahan tentang Bilal azan. Bilal azan. Ini sokongan kepada pihak yang menyatakan apa pendapat bila kita tertinggal solat. Kan pendapat pertama kata azan dan iqamat. Azan dan iqamat. Pendapat kedua kata tak payah iqamat, tak payah azan. Pendapat ketiga kata iqamat tak payah azan. Banyak orang beramal dengan ketiga. Tapi ikut pada hadis ni, kalau untuk azan sekali pun kat sini tak ada masalah. Cuma lah macam kita kata, macam kes dekat solat dekat masjid-masjid, bila diorang buat kuliah dan sebagainya, kelas-kelas pengajian antara maghrib dan isyak, yelah takut confusing pada orang kampung, orang awam tentang azan yang lewat. Dah kalau 9.30 baru azan. Bila imam bila guru tu ustaz ke mengajar sampai pukul 9.30 tiba-tiba kita azan. Memang terkejut orang. Okey, itu tajuk. Cuma kat sini ada tajuk tajuk yang kita bincangkan adalah kes masalah azan, azan kita dah terlewat bangun, kena azan ke tidak. Kalau kita dalam jemaah, ini boleh untuk azan. Kedua, boleh untuk solat 2 rakaat fajar. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Okey. An Abi Qatadah, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Okey. Dia kata qala khatabana Rasulullah SAW, telah berkhutbah, berucap kepada kami Rasulullah SAW. Telah berucap kepada kami Rasulullah SAW. Ini maksud dia lepas daripada balik perang tu lah. Balik peperangan tu, Nabi SAW telah berucap kepada para sahabat. Nabi kata innakum tasiruna ashiyatakum wa lailatakum wa ta'tunal ma'a insyaallahu ghadan. Okey. Ini Nabi buat perancangan apa benda diorang akan buat pada hari tersebut. Nabi kata innakum, sungguh kalian okey. Sungguh kalian tasirun, akan bergerak. Sara yasiru, bergerak. Tasiruna ashiyatakum, petang kamu. Petang ni, asyiyah ni awal malam. Malam. Walailatakum, dan malam kamu sekali. Mana petang kamu dan malam kamu lah. Wa ta'tunal ma'a, kamu akan datang kepada kawasan air. Insya-Allah qadan, insya-Allah besok pagi. Mana Nabi nak suruh bergerak terus malam tu tanpa berhenti, dan mereka akan sampai kawasan air pada awal pagi. Insya-Allah insya-Allah datang sampai awal pagi. So Nabi suruh nak bergerak sepanjang malam tersebut. Baik petang dan juga malam. Okey, petang dan malam. Pasal asyiyah ni awal malam. Malam tu malam lah. Okey. Kemudian fantalaqan nas la yalwi ahadun. Lalu bergeraklah orang ramai. La yalwi ahadun, dia tidak berpaling, tidak juga condong ke mana-mana sesiapa pun. Dia kata la yalwi ahadin, mana tak toleh. Tidak toleh. Mana dia orang pun bergeraklah. Nabi suruh bergerak, dia orang bergerak. Tak menoleh seorang kepada seorang lagi. Semua jalan. Qala Abu Qatadah, lalu berkata Abu Qatadah. Dia kata fabainama, maka sedang mana Rasulullah SAW bergerak hatta ibharal lailu, sehinggalah ibharal lailu. Ibhara separuh. Dia maksudnya intasafa. Hatta ibharal lailu, sehinggalah malam tu menjadi separuh. Wa ana ila jambihi, dan aku di sebelah tepi sisi baginda SAW. Aku di sebelah baginda SAW, bergerak sebelah. Qala, kata Abu Qatadah, ana asa Rasulullah SAW, lalu telah mengantuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengantuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famala an rahilatihi, lalu baginda jadi condong daripada jadi dia sengit daripada kenderaan baginda. Fada'am tuhu min ghairi an yukirahu, lalu aku sokong baginda, sokonglah, tahan badan baginda daripada jatuh, okey, sandar baginda pada diri dia. Dia kata tanpa dia mengejutkan baginda SAW. Min ghairi an ukitahu, tanpa aku kejutkan baginda SAW. Hatta tadala ala rahil, sampailah baginda tegak balik di atas kenderaan baginda, sampai bagi lurus badan balik. Kemudian summa sara hatta tahawwara al-lailu, kemudian baginda bergerak lagi, okay? Sehingga tahawwara al-lailu, mana hampir habis malam, sehingga hampir habis malam. Macam malam bangunan tu, tahawwara tu runtuh, dia malam tu macam nak habis dah. Okay? Nabi bergerak sampailah, tahawwara tu maksud dia zahaba aktsaruhu, pergi ataupun habis keseluruhan malam. Okey. Nabi condong lagi, malaan rahilati, baginda condong lagi pada kenderaan baginda SAW. Qala fada'amtuhu min ghairi an yuqidhahu, lalu aku pun sokong badan Nabi SAW tanpa aku mengejutkan baginda. Hatta tadala ala rahilati, sampailah baginda lurus di atas kenderaan baginda. Qala berkata tadi, thumma sara, kemudian baginda bergerak lagi. Hatta idza kana min akhir sahar, sehingga pada akhir waktu sahur, waktu mana akhir malam, akhir waktu malam tu, dah hujung dah malam, malam mailatan, baginda condong sekali, satu kali condong lagi. Ia asyadu min mailataini aw layaini, ia adalah lebih dahsyat berbanding kecondongan Nabi, sengitnya Nabi SAW daripada dua kali yang pertama. Ini kan Abu Qatadah, kali pertama separuh malam Nabi nak sengit, dia tak boleh sokong, tegak. Dan kali kedua, bila malam makin nak habis, Nabi punya badan dia condong lagi. Tapi yang kali ketiga ni lebih dahsyat. Dia kata, hatta kada yang jafilu, sehingga hampir-hampir Nabi SAW yang jafilu, itu jatuh. Okay? Jatuh itu daripada kenderaan baginda. Fa'ataituhu fada'amtuhu, lalu aku datang pada baginda dan juga aku sokong baginda. Farafa'a ra'sahu, lalu ketika itu baginda angkat kepada baginda SAW. Faqala, baginda berkata, man hadha, siapa ni? Dia malam, mana nampak kan? So gelap. Hujung malam dah tak ada cahaya, dia tak nampak ada siapa. So dia masih bergerak. Kadang-kadang dalam keadaan macam ni, unta tu boleh lagi untuk bergerak. Dalam keadaan gelapan, dia sense kan, macam binatang-binatang dia memang ada kompas, natural kompas. Kalau kita ni manusia ni, kalau padam lampu tak nampak jalan lah. Tapi pada binatang-binatang haiwan ni, memang Allah jadikan dia ada kompas macam tu. Dia pasal kehidupan dia perlu macam tu. Kita manusia tak perlu ilmu macam tu, ilmu untuk nampak dan gelap tak payah. Tapi pada binatang, kerana hidup dia perlukan kepada keadaan sedemikian. Dia dipanggil dia survive ataupun terus hidup dengan cara berkenaan. Maka Allah Ta'ala bagilah macam kelawar dengan bunyi, dia boleh nampak. Wallah itu yang digambarkan. Dia ada mata, tapi dia ada sonar. Dia detect. Pasal bagi dalam kegelapan, gelap sangat tu, tak tahu dia dapat lihat apa yang dia boleh lihat. Tapi dia boleh elak tiang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia gunakan suara. Allahu a'lam. Ini ahli sains yang cakap. Tapi ada binatang gunakan cara yang lain lah. Ini untuk survive. Dia pasal pada alam haiwan, memang binatang-binatang ni dia tak ada masalah gitu. Dia memang benda tu dijadikan untuk dia. Saya ingat macam ada sekali tu satu rencana dekat televisyen. Ditunjukkan tentang kecerdikan setengah binatang macam chimpanzee dan sebagainya. Diorang test dia punya memori dia. Ke memori memori dia panggil photographic memory. Dia pandang tu ingat. Diorang buat test, lawankan dia dengan orang yang kurang dari photographic memory dan tekan nombor ikut turutan di atas skrin. Bro tu menang. Monyet tu menang. Bila monyet tu menang, ada macam orang kata hebatnya kan. Dia kata binatang tu tak hebat pun sebenarnya, pasal dia perlu hidup macam tu. Untuk contoh dalam hutan pokok punya banyak, macam dia nak kenal tempat yang dia patut tinggal. Kalau dia ada sarang, di mana sarang dia. Mesti dia ada gambaran betul kedudukan tempat dia di mana. So untuk binatang benda ni biasa. Sebab tu dalam kisah ni,
Bila Nabi SAW, apa bagi Nabi SAW bergerak dengan para sahabat, kemudian kisah yang Nabi hampir jatuh, kemudian bila Abu Qatadah tahan pada Nabi, dan kali ketiga Nabi terjaga, dan Nabi kata siapa ini? Dia kata Abu Qatadah, kutuk Abu Qatadah. Dia kata Abu Qatadah sebab memang tak nampak, memang tidak nampak. Dalam bergerak dalam kegelapan, so memang tak nampak pun siapa yang ada, siapa tak ada. Dengan sebab itu apa? Sebab tu kita kata apa? Panggil apa? Sebab tu Nabi tanya kepada dia siapa? Sampai dia jawab. Sebab memang dia orang tak nampak. Tidak ada kelihatan sebab gelap sangat. Memang kalau kita pergi apa, kawasan-kawasan apa yang malam tak ada apa, pada malam tak ada bintang, tak ada bulan, memang gelap sungguh. Tak ada bayang-bayang, remang-remang nampak pun tak ada. Gelap sungguh. Saya pernah sekali kot. Saya pergi apa rumah kawan saya dekat kampung ni. Kemudian kita orang turun tengah malam. Lepas tu nak naik ke rumah dia malam tersebut. Saya tak nampak jalan. Dia kata ikut aku. Ikut kan. Lepas tu bila turun tu saya kaki saya tergelincir. Saya jatuh. Bila jatuh tu batu kena dagu saya. Darah bawah ni. Kawan saya kelang kabut lah masuk rumah, mak dia marah. Dia kata kenapa bawa dia tengah malam, tak nampak jalan. Tapi dia nampak. Dia tahu jalan nak balik rumah dia. Saya tak nampak. Ya Allah lah. Tapi benda-benda macam ni kita kata lah, macam perlu pada survive, maka akan ada kebolehan sedemikian. Macam buta lah. Orang buta dia tak dapat lihat, tapi dia ada memori yang kuat. Dia berapa langkah masuk tandas, berapa langkah sekian, dia boleh berapa langkah. Dia tidak ada apa penglihatan, tapi dia ada apa? Dia ada memori. Sebab tu kalau di tanah Arab, orang buta dia akan automatik keluarga dia akan hantar pergi belajar hafal Quran. Di tanah Arab, orang buta hafal Quran. Di Malaysia je orang buta main muzik. Dan lah jadi artis. Kalau di tanah Arab tak. Diorang memang keluarga diorang akan hantar diorang hafal Quran. Ini kebiasaan yang berlaku lah. Kita kat Malaysia ni tak ni, kita nampak orang buta tu kita ingat dia tak mampu apa. Sebenarnya dia tak mampu untuk melihat, tapi ingatan dia kuat. Ingatan dia sangat kuat. Okey. So dia kata, jadi lepas tu Nabi tanya lagi. Qala. Nabi kata, mata kana hadha masiruka minni? Bilakah jadi ini perjalanan kau, jarak kau dari aku? Mana perjalanan kau macam ni, duk sokong badan aku ni, sejak bila? Dia kata, qultu, berkata Abu Qatadah, mazala hadha masiri mundul lailata. Dia kata, apa mundu al-lailah. Dia kata apa? Berterusanlah ini perjalananku, maksud dia kedudukan aku berjalan dengan kau semenjak malam, semenjak masuk waktu malam. Mundul lailata, sejak masuk waktu malam. Inilah bahkan Nabi yang separuh malam dah cuba tumbang, kemudian akhir malam. Mana boleh katakan Abu Qatadah dia follow dekat Nabi kerana bimbang Nabi akan jatuh. Lalu dia sokong badan Nabi SAW. Sokong badan Nabi SAW. Okay. So maqala Nabi kata apa? Hafizakallah, Allah telah pelihara engkau. Bima hafizta bihi nabiyahu, dengan sebab apa yang kau jaga dengannya nabinya. So Allah Taala pelihara engkau dengan sebab apa kau pelihara dengannya nabi Allah Taala. Nabi Allah Summa qala, kemudian baginda bersabda, hal tara nakhfi 'ala nas, adakah kau lihat kita ni telah tersembunyi daripada orang ramai. Maksudnya dia berjalan dalam keadaan gelap tadi. So sekarang jarak mereka tu tak perasan. Jadi diorang macam Nabi kata, kau rasa kita ni dah tersorok daripada orang ramai ke? Cuma kalau Nabi kata, hal tara min ahadin, kau nampak sesiapa tak? Ada tak sesiapa yang kau perasan kat sini? Okey. Qultu, Nabi kata Abu Qatadah, ni hadza raqibun, ni ada seorang. Kemudian kalau hadza raqibun akhar, ni seorang lagi. Dia tunjukkanlah ni ada kenderaan satu, ini satu kenderaan datang. Hatta ijtama'na, lalu kami pun sampailah kami semua berkumpul. Akunna sab'ata rakbin, dan kami ketika itu tujuh orang. Kenderaan, maksudnya kalau kita dapat dulu nanti jalan kemudian. Itu sebenarnya yang apa cara Nabi SAW, Nabi tidak mendahului. Bahkan Nabi SAW duduk dengan kawasan yang belakang. Tak nak bagi sesiapa terlepas. So, jadi memang Nabi SAW jadi dia kata kat situ diorang pun jumlah dan lebih kurang 7 orang. Lebih kurang 7 orang dia kata.
Okey, dia kata qala, berkata Abu Qatadah lagi, fama la Rasulullah an tariq. Lalu Rasulullah merincung daripada jalan. Ini jalan. Memang zaman dulu memang kita kata macam inilah jalan untuk laluan perjalanan tu ada. Macam denai laluan yang dalam hutan ke dan sebagainya. So ini pun sama. Dia ada laluan jalan dia. Lalu dia kata Rasulullah SAW menyimpang daripada jalan. Ya, menyimpang daripada jalan. Fawada'a ra'sahu. Dan kemudian bagi dia letak kepala baginda sallam. Okey. Letakkan mana letak bagi kepala baginda, maksud dia baginda baring lah, berbaring. Suma qala, baginda bersabda, ihfadhu alaina solatana. Jagalah untuk kita akan solat kita. Jagalah untuk kita akan solat kita. Ini pasal macam kita cerita pada hadis yang dulu lah, yang minggu lepas lah. Mana Nabi kata pada Bilal. Tapi kalau kita baca hari tu, yang mengantuk para sahabat, yang minta berkemah para sahabat. Nabi kesian mereka, Nabi buat. Tapi dalam kisah ini kita lihat para sahabat cakap tu ada sebab pasal dia tengok Nabi mengantuk. Okey. Jadi dia kata diorang ketika tu Nabi kata letak kepala dan dia kata jaga untuk kita ke atas kami solat kami. Pesanan kalau ikut pada hadis yang satu tu, pesanan tu diberi pada Bilal bin Rabah. Okey. Jadi berlakulah macam yang kita baca hari tu. Fakana, maka diorang tidur. Fakana awal man istaiqadha Rasulullah sallam. Lalu yang mula-mula bangun dari tidur tu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah yang mula-mula bangun dulu. Yang mula bangun adalah Rasulullah SAW. Wasyamsu fi zahrihi, dan matahari di belakang baginda. Dan naiklah, nampaklah di belakang baginda dia nampak dah matahari. Dan nampak dah matahari. Kemudian dia kata dia kata fakumna fazi'in. Lalu kami pun bangkit dalam keadaan terkejut. Suma qala, Nabi baginda SAW bersabda, irkabu, tunggang, naik kenderaan. Farakibna, kami pun menunggang kenderaan dan kami bergerak. Ini yang kita kata beralihnya Nabi dengan para sahabat dari tempat mereka berada, sebab kerana Nabi kata tempat yang diorang berada tu, tempat tu syaitan telah berjaya untuk halalaikan mereka. Okey. Kemudian kami bergerak. Dia kata harta idza tafa'ashti syamsu, sehingga bila matahari naik. Nazal. Bila matahari dah naik, baru Nabi singgah. Ini dalil yang datang dalam mazhab Hanafi yang kata waktu haram solat tak boleh solat. Waktu haram solat tidak boleh solat. Digunakan dalil ni. Maksud dia orang tu ada pendapat saya dengar, kan ada orang tanya saya kata ketika waktu haram solat boleh solat subuh ke? Dan kita terangkan balik yang tak boleh solat ketika waktu solat haram solat adalah solat sunat mutlak. Adapun solat yang mesti kita laksanakan atau solat yang bersebab kita boleh buat. So kat sini bila kita kata bila matahari naik dia kata turun. Ini yang dalil yang kadang dipakai oleh sebahagian ulama mazhab Hanafi untuk mengatakan bahawa Nabi SAW solat ketika mana dah naik matahari, mana dah jadi halal waktu solat. Ini pendapat mereka. Tapi kepada keseluruhan yang berlaku tak macam tu. Tapi Nabi suruh bergerak. Jadi kita nak fahamkan bahawa peralihan tempat mereka nak solat. Mereka tak solat pada tempat mereka, tertidur. Kemudian mereka sibuk, kita tambah masalah tajuk, mereka akan azan dan sebagainya. Jadi maksud dia ada waktu lah, ni gap waktu. Hadis ni berkenaan dengan gap waktu di antara terjaga dengan solat tadi. Boleh ke siap diri dulu, ke ambil wuduk saja terus solat ke. Kadang ada orang dia kata macam cepat jangan tunggu. Dekat sini kisah hadis Nabi tak nampak macam tu. Nabi dah memang terlewat solat, tapi Nabi alih ke para sahabat, kemudian berwuduk, kemudian sambungan dia kata summa da'a bi maidha'atin. Kemudian Nabi minta dengan maidha'ah. Maidha'ah tu bekas air wuduk. Maidha'ah. Maidha'ah bekas air wuduk. Cuma kita kata zaman dulu kulit ke bekas daripada bekas itu ke kita tak dapat gunakan. So tahu pun mereka pada zaman dahulu bekas air yang mereka pakai banyak benda, kadang kulit, kadang tanah. Dia kadang-kadang daripada pokok dan sebagainya diraut. So, jadi banyak bekas yang dipakai oleh mereka untuk nak kita tahu yang ini apa benda bekas dia. Cuma kita tahu bahawa bekas kerana para sahabat dia khususkan bekas wuduk, air wuduk macam ni. Kemudian bekas untuk air minuman lagi besar. So dia orang akan ada pecahan macam tu. Dia akan ada perbezaan penggunaan.
Jadi Nabi minta maidhah. Kanas minni, kanas ma'i, yang ada bersama aku, bersama Abu Qatadah. Fiha syai'un min ma', dalamnya ada sedikit daripada air. Kita fatawadda'a minha wudu'an duna wudu'in. Lalu bagi Nabi sallam wuduk daripadanya, wuduk bukan macam wuduk biasa. Maksud yang kata wuduk daripada bukan wuduk biasa, mungkin ringkas sangat. Wallahu alam. Kita tahu bahawa Nabi sallam daripada sunnah baginda sallam, baginda solat sunnah wuduk kadang-kadang wuduk 3-3-3-3, kecuali sapu kepala je lah. Ada yang Nabi buat 2-2-2 dan Nabi buat 1-1. Jadi kat sini Abu Qatadah kata Nabi wuduk dunal wuduk, bukan macam wuduk biasa. Mungkin wallahu alam Nabi sedikitkan penggunaan air. Mungkin semua sekali saja. Mungkin sekali sahaja. Maksud dia wuduk yang ringan lah. Okey, Nabi ratakan air, tapi air yang diratakan tu tak banyak. Okey. Ada juga yang kata Qadiyat kata dia kata Nabi SAW istijmar dengan ketika tempat buang air, Nabi buang air, Nabi akan gunakan batu, tapi wuduk dengan air. Nabi wudukkan dengan air. Allah alam. Tapi kita kata itu yang kita kata macam yang kebiasaan. Kita ala kulli hal, maksud dia Nabi SAW tak wuduk macam biasalah. Mungkin sikit saya pakai air. So, kita tahu bahawa Nabi SAW ada persegi masalah para sahabat yang nampak perbuatan Nabi. Ada yang biasa nampak kedudukan tertentu, ada yang mungkin nampak kedudukan tertentu. Jadi mungkin Abu Qatadah biasa nampak wuduk Nabi yang dalam keadaan 3-3-3. Tapi yang ni nampak sikit sangat. Mungkin satu-satu saja Nabi ambil. Okey. Tapi ingat itu bukan masalah tak sempurna. Sebab kita tahu Nabi SAW tunjukkan semuanya harus. Mana paling banyak kalau orang tu ada banyak air dan sebagainya, paling banyak patut buat adalah 3 pada kawasan basuhan. Sapu tetap 1. Tapi kalau sekiranya orang tersebut memang dia nak ambil satu je, dua-dua terpulang, tak ada masalah. Tak ada menjadi batal, tidak menjadi rosak. Bahkan semua itu adalah sunnah Nabi SAW. Cuma sebagian orang kata yang lagi banyak tu lagi sempurna. Itu pendapat. Adapun Nabi tak pernah kata mesti 3. Cuma Nabi suka jumlah yang ganjil. Jumlah ganjil. Baik. Lalu dia kata wa baqiya fiha syai'un minal mimma, dan tinggal dalamnya sedikit daripada air. Kemudian tinggal daripada dalam bekas tu sedikit daripada air. Thumma qala li Abi Qatadah, Nabi sabda kepada Abu Qatadah, ihfaz alaina maidhataka. Dia kata, jagalah untuk kami, jagalah untuk kami air wuduk engkau ni. Air wuduk engkau. Maidhah. Ya. Jaga air wuduk engkau ni. Mana bekas wuduk engkau ni. Fasayakun laha nabak. Dia ada berita. Ada peristiwa. Mana benda ni ada guna dia kejap lagi. Nabak tu berita. Untuk bekas air wuduk kau ni akan ada berita, ada khabar. Maksud khabar ni hujung tu kita akan baca. Macam mana air wuduk, air yang sedikit tu akan jadi banyak. So ma'adzana Bilalun bis-solah. Kemudian Bilal pun azan untuk solat. Fasallah Rasulullah SAW raka'ataini. Lalu telah solat Rasulullah SAW 2 rakaat. Maksud dia dengan tenang. Semua buat benda dengan tenang. Semua Nabi SAW buat, tak ada kelang kabut, gopoh-gopoh. Nabi buat dengan tenang, sediakan semua keadaan, dan Bilal azan, Nabi SAW telah solat 2 rakaat. Thumma sallal ghadata. Kemudian baginda solat akan awal pagi. Al-ghadata, solat awal pagi. Itu solat pagi lah, itu solat subuh atau solat fajar. Yang solat yang 2 rakaat sebelum fajar, 1. Yang Nabi tak pernah tinggal. Kemudian solat subuh itu sendiri. Lalu fasana akan makan yasna'u kulla yaumin. Lalu Nabi SAW buat sebagaimana baginda buat setiap hari. Macam mana biasa. Solat, kemudian sebagainya, lepas solat, kemudian Nabi bangun. Macam biasa. Tapi ikut pada hadis yang kita baca sebelum ni, ada perbualan lah Nabi kata tentang tajuk tu. Ada kata perbualan dia lepas ni yang Nabi SAW tegur para sahabat. Kenapa? Dia kata bila mana Nabi buat macam mana buat, qala berkata Abu Qatadah, wa raqiba Rasulullah sallam wa raqibna ma'ahu. Lalu telah menunggang Rasulullah SAW dan kami menunggang bersama baginda. Qala berkata Abu Qatadah, faja'ala ba'duna yahmisu ila ba'din. Lalu telah menjadi sebahagian kami berbisik pada sebahagian yang lain. Berbisik apa? Ma kafaratu ma sana'na. Apa kafarah?
apa kita telah buat bitafritina dengan kelalaian kita, kekecuaian kita pada solat kita. Okey, maksud dia dorang macam tadi kan solat je. Okay, daripada hadis ni nampak macam kisah ni berlainan lah. Kalau solat yang pada kisah-kisah yang lain tu Nabi sebut. Nabi SAW sebut pada para sahabat, dan barang siapa lupa solat dia, solat berkenaan dia teringat. Dan tiada untuk dia kecuali itu. Mana tiada untuk dia kafarah kecuali itu. Tapi kat sini dalam kisah ni seolah-olah Nabi buat macam biasa. Allah mungkin ada para sahabat yang tak dengar Nabi cakap, tapi yang pentingnya bila diorang dah bergerak ada bisik-bisik. Dia kata apa kafarah? Apa yang kita buat daripada kecuaian kita pada solat kita. Thumma qala, kena bagi ni pun bersabda. Dia dengar mereka bunyi-bunyi macam tu, Nabi kata apa? Amalakum fiyya uswah. Adakah tiada untuk kalian pada diriku sebarang tauladan? Adakah tiada untuk kalian pada diriku sebarang tauladan? Ini sebenarnya lafaz Nabi ni adalah sangat besar. Sangat-sangat besar. Aplikasi dia kepada keseluruhan ke semua amalan-amalan Islam. Sebab kan bila tunjukkan tentang ibadat itu sah atau tidak, batang tubuh Nabi lah tempat kita rujuk. Dan tak boleh timbul daripada seorang tu dia sangsi atau dia rasakan boleh ke macam tu? Boleh itu. Bila mana Nabi dah buat. Bila Nabi dah buat, boleh lagi ada orang kata tapi masa kita terang dulu lah air mustakmal. Bukan air mustakmal. Buat kutip air untuk wuduk balik Nabi tak buat. Pasal air jatuh Nabi biarkan. Para sahabat macam tu juga. Tapi berkenaan dengan air terpercik daripada muka kita ke badan kita ketika kita berwuduk ke mandi wajib ke dalam bekas. So Nabi tak pernah hiraukan tentang air yang jatuh tu. Nabi tak pernah hiraukan. Bahkan Nabi SAW cuma tunjuk kepada kita bahawa air tak ada masalah. Para sahabat tunjuk air itu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang pada masyarakat kita ni ada yang timbul tajuk tapi air itu mustakmal jatuh dalam air mutlak yang kurang 2 kolah lalu telah bertukar. Ini masalah lah. Sebab pada tajuk ni orang tu kena pegang. Kan macam Nabi kata, amalakum fiyya uswah, adakah tiada untuk kalian pada diriku sebarang tauladan? Maksudnya kalau bukan aku ni contoh kamu ikut siapa? Misalnya sabda Nabi ni banyak. Kalau kita tengok dalam kisah Kitabul Jihad pun ada. Kitab solat malam. Nanti ke depan sikit bila kita baca hadis tentang solat malam. Dan ketika mana Sa'ad bin Hisham bin Amir dia datang ke Madinah. Dia ni bapa dia Hisham bin Amir, sahabat Nabi. Dia ni Hisham bin Amir, Sa'ad bin Hisham bin Amir ni dia cuba nak jual hartanah dia di Madinah. Kerana alasan dia nak beli senjata, beli kenderaan jihad sampai mati. Dicerai bini dia siap-siap. Lalu bila dia datang ke Madinah nak buat macam tu, orang Madinah tegur dia. Orang-orang di Madinah, yang mungkin sebagian besar mereka masih lagi para sahabat, tegur dia dan kata dahulu ketika Nabi hidup ada 6 orang nak buat macam kau. Ada 6 orang nak buat macam kau, dia kata. Lalu Nabi SAW sebut pada orang tersebut, orang-orang 6 orang tadi, alaisalakum fiyya uswah. Jadikan untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Jadi kalau Nabi tak buat, korang buat kenapa? Cerai bini, kemudian jual harta, jual kekayaan, nak beli senjata, beli kenderaan jihad sampai mati. Nabi tak buat, kenapa awak buat? Nabi tak buat, kenapa kita buat? Jadi ini hadis ni ada berkenaan bila kita dekat diri Allah Ta'ala. Nabi dah tunjukkan satu contoh. Contoh Nabi tu yang betul. Macam boleh orang lain punya datang contoh dia betul? Kadang-kadang zaman kita sekarang masih ada orang kata entah mana tahu. Nabi dah tunjukkan satu benda, mana ada entah mana tahu. Sepatutnya memang kita ikut Nabi sepenuhnya lah. Apa yang Nabi tunjukkan tu, itulah agama. Betul kat sini Nabi tegur mereka, Nabi kata tidak adakah untuk kalian pada diriku sebarang tauladan. Maksudnya kalau aku dah tunjuk macam tu, itulah dia. Kenapa nak kena fikir lain lagi? Sebab Nabi tunjuk macam tu je cara dia. Itulah cara dia. Tapi kadang-kadang orang kata tapi macam orang kata solat sunat orang waktu macam baru ni dekat highway kan. Solat tepi jalan tu. Yalah kita baik sangka mungkin diorang solat tak jahil dan solat tu solat subuh. Mungkin solat subuh, Allah alam. Dan kenderaan bergerak perlahan-lahan dan sebagainya, so diorang tak tahu solat lagi, diorang pergi solat tepi jalan. Parking kereta solat. Okey, walaupun kita tahu bahawa benda tu membahayakan nyawa, perbuatan mereka tu kat sini masalah dia. Okey, apa option yang ada? Option yang ada sebenarnya adalah yang betulnya, kalau dia kata solat dia tak dapat solat lagi kerana dah masih jam, dan dia tahu jam ni akan lama. Bahkan dia akan terlepas isyak, terlepas maghrib, terlepas zuhur, asar sebagainya. Pasal memang ada kes sebuah jiran saya, orang dia keluar rumah daripada
di rumah kita orang lah, di Shah Alam, U10. Dia keluar pukul 5 pagi, dia sampai ke Alustar pukul 3 petang. Dia keluar 5 pagi, dia sampai Alustar pukul 3 petang. Nampak tak? Kan? Itu banyak kalau kita lajakkan orang tu keluar sebelum pukul 11, dia lajak lagi lah. So memang kita kata dalam keadaan tadi memang kita kata orang akan kata sibuk nak sekian. Kalau tempat berhenti solat-solat, dia cara yang kita ambil pada ketika waktu macam tu. Kita boleh berpegang dengan perbuatan Nabi ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Nabi SAW dengan para sahabat sibuk menggali parit, ada berhenti makan ada, tapi Nabi tak berhenti solat. Sampai ke waktu maghrib tu Nabi terus barulah solat asar. Ada riwayat kata zuhur, asar, maghrib. Zuhur, asar, maghrib dalam waktu maghrib. Yang pentingnya kita dapat faham itu Nabi tangguhkan solat tersebut. Jadi orang yang kalau anda kata ada sekatan macam tadi jalan atau yang raya jam, dia tak boleh, kalau dia berhenti dia masalah. Kalau dia nak berhenti R&R pun tak boleh. So jadi last kali apa patut dia buat? Tangguhkan solat tu sampai bila dia sampai. Dia sampai ke destinasi, dia solat yang dia masih lagi tak solat. Habis kita. Tak perlu pening kepala. Dia boleh tangguhkan terus. Hatta subuh. Kalau kata dia masuk highway tu kan tak boleh berhenti dah. Tak ada solat, tak ada hormat waktu pun sebab Nabi tak buat. Dekat sini kita nak faham. Nabi tak buat hormat waktu. Awak buat kenapa? Kan? Pasal ulangan tak berlaku. Nabi buat tak? Soalan tu Nabi buat tak? Kalau Nabi tak buat tak ada lah. Sebab Nabi adalah contoh kita utama dalam ibadat. Solat kita sah ke tidak berdasar kepada perbuatan Nabi. Sebab tu lafaz yang amalakum fiyya uswah ni sangat besar. Lafaz ni sangat besar. Pengertian dia. Yang zaman sekarang bila orang buat kebukan dalam segi amal ibadat. Semuanya pasal kes orang tak pegang kan. Nabi kata, tiadakah untuk kamu pada biku 9 tauladan. Yang nak jihad, nak cerai bini sebagainya. Satu sudut, orang kata tak ada masalah. Satu sudut lagi yang dilanggar hadis Nabi. Macam orang yang solat pada waktu yang haram solat. Kan? Dia kata takkanlah Allah tak ada hukum dia kerana solat. Takkan masuk neraka dengan solat. Jadi memang para tabi'in kata, Allah tak adakan hukum kau kerana solat. Allah tak ada hukum kau kerana melanggar perintah Rasulullah. Allah tak akan hukum kau kerana melanggar perintah Rasulullah SAW. Sebab Nabi ni, Rasulullah SAW adalah tujuan dan panduan untuk ibadat kita. Apa Nabi tunjuk sebagai ibadat, itulah ibadat. Dan apa yang Nabi tak tunjuk sebagai ibadat, bukan ibadat. Kena faham macam tu. Tak boleh. Sebab tu Nabi kata, amalakum fiyya uswah. Dia kata lafaz ni pendek. Tapi keluasan maksud dia sangat luas. Sangat dahsyat. Okay. Kemudian Umar qala, kemudian Nabi bersabda pula. Ama innahu laisa fin naumi tafrid. Adapun sesungguhnya tiada pada tidur tu sebarang pelampauan atau kecuaian. Kecuaian. Innamat tafrid tu, tapi kecuaian itu adalah alaman yusalli salata, ke atas siapa-siapa yang tak solat akan solat, yang dia tertidur, dia tak solat hatta yaji waktu solat al-ukhra, sampai datang waktu solat yang satu lagi. Maksudnya kalau dia tertidurlah. Dia bangkit selagi dia bukan tangguh sampai zuhur tu. Kalau tu melampau lah. Tak jaga langsung. Unless dia ada penyakit ke, dia sakit ke sebagainya, keletihan yang sangat-sangat, maka terjadi sekali-sekala kan, ketika keletihan. Okey lah. Tapi kalau dia kata menjadi rutin harian, tak boleh lah. Rutin harian bukan sepatutnya macam tu. Rutin harian kita subuh tu subuh. Tapi kalau kita tertidur, Nabi kata tiada pada tidur tu sebarang kecuaian. Tapi kecuaian tu adalah sesiapa yang tidak solat akan solat sehingga datang waktu solat yang satu lagi. Okey. Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Maka dia kata barang siapa yang buat itu, demikian tertidur macam tu, maka solatlah akan ia, solat itu berkenaan hina yantabihu laha, ketika dia terjaga terhadap ni. Sedar tak solat lagi. Bangun solat. Dia kata fa idza kana al-ghaddu falyusalliha inda waqtiha. Nah, bila dia apa disebutnya, maka dia solat pada waktu ni. Okey, dia solat dia pada waktu ni. Jap Dia kata kat sini jap Okey. Dia kata zahir bila Nabi kata bila esoknya maka dia solat ia pada waktunya. Berkata satu kaum zahir daripada hadis ni, ulangan apa yang diqada tu sebanyak 2 kali. Ketika ingatan. Ketika hadir waktu kita buat sekali, kemudian besok ketika waktu yang berikutnya. Dan ini bertepatan zahir apa yang diriwayatkan Abu Daud daripada hadis Imran bin Husain, disebut kisah bahawa barang siapa di kalangan kamu sempat solat esok,
maka dalam keadaan elok, maka qada bersamanya seumpamanya, dia kata. Tapi berkata Al-Khattabi, aku tak tahu siapa yang aku tak tahu siapa pun mengatakan ini adalah kewajipan. Bahkan macam seolah-olah ini seperti kata-kata Nabi ni macam apa? Macam galakkan saja. Galakkan saja, macam galakkan supaya dia menjaga kepelebihan waktu dalam mengqada. Wallahu a'lam, dia kata itu. Dan kesemua ni bertentangan dengan apa dia kata, dan ini kesemuanya bertentangan dengan apa disebut oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah daripada hadis Hasan daripada Imran bin Husain. Dari kisah ni bahawa Nabi SAW bila solat yang dia kata ia dalam riwayat lain dan riwayat Ibn Abi Syaibah, para sahabat tanya bila Nabi dah solat dengan mereka yang di qada tu, mereka kata ala naqdiha li waqtiha min al-ghad, adakah kami patut solatkan ia pada waktunya besok hari. Qala la yanhakumullahu 'anil riba wa ya'khudhuhu minkum. Dia kata Allah Taala tak larang kamu dari riba, takkan dia buat dari kamu. Sebab kalau hutang satu-satulah, mana ada tambah. Takkan Allah Taala buat riba kat atas kamu. Nabi kata macam tu. Dia buat Ibn Syai'in lain. Okey. Dan yang sahih ni meninggalkan amal lah. Zahir kisah ni bertentangan, dia kata. Kerana jalan-jalan perbuatan yang masyhur, tiada tambahan ini pun. Kecuali yang kita baca ni, ini je tambahan yang disebut dalam hadis Abu Qatadah. Okey. Jadi ada kebarangkalian je lah. So, jadi pasal Abu Qatadah punya riwayat ni, yang tentang tambahan, Nabi kata, dan Nabi sebut apa? Summa, okay. Fa idza kana al-ghaddu, keesokan harinya, falyusalliha inda waqtiha. Solatlah ia pada waktunya. Ini kita kata lafaz ni tak ada dalam riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat yang ni saja yang ada. Jadi yang kita kata bila kita dalam konteks ni, kita belajar hadis Jadi kita belajar hadis. Kalau andai kata hadis itu sahih. Hadis sahih. Semua sahih. Tapi daripada 10 orang yang cerita, 9 serupa, satu lain. Kalau ada pengertian macam ni, maka para ulama anggap yang pengertian tambahan tadi itu tidak dimasukkan ataupun tak dijadikan sebagai hujah. Bahkan memang dikatakan dalam konteks macam syaz lah, syaz. Hadis itu janggal. Bila satu riwayat saja yang datang sedemikian. Adapun kalau riwayat tu banyak, macam contoh 5 kata macam ni, 5 kata macam ni. Dia kita kata tarjih lah, kita kena tarjihkan antara dua tadi. Tapi kalau kata yang seorang satu riwayat ini saja cakap macam ni, yang 9 lagi tidak, maka dia automatik jatuh pada syaz. Maksud dia berkebarangkalian tapi tidak menjadi kuat untuk hujah. Sebab tu kenapa yang daripada amalan dalam masalah menggantikan solat kita terlupa atau tertidur, kita cuma solat berkenaan walaupun dah luar waktu. Tak ada timbul tajuk masalah, esok ulang balik pada waktu yang sama. Cuma orang yang kata ada tu, kes dia baca macam ni lah, dia baca hadis ni dan dia ingatkan bahawa kena ulang balik pada waktu yang lain. Okay, baik faham Okay, dia kata summa qala. Summa qala, kemudian bagi sabda, ma tarau dan nasa sana'u. Apa kalian nampak orang ramai buat? Apa kalian nampak orang ramai buat? Apa kalian nampak orang ramai buat? Dia kata ini kata-kata Nabi SAW bagi siapa-siapa yang berada bersama baginda. Itu di atas untuk mendapat kefahaman di atas sudut hadir kefahaman mereka. Okey, maksud dia apa orang ramai tengah buat kata. Jadi diberitahu Nabi SAW. Okay, Nabi SAW qala, dia kata qala summa qala, dia kata asbahan nasu faqidu nabiyahum. Kata faqala Abu Bakar, dia kata dia kata bangun pagi orang ramai, dia kata asbahan nasu faqadu nabiyahum. Mereka orang ramai bangun pagi dan keadaan mereka cari-cari siapa nama Nabi. Ini diberitahu Nabi diberitahu, ini bukan sabda Nabi. Dia kata Abu Qatadah. Okey. Jadi dia kata asbahan nasu faqadu nabiyahum. Bangun pagi orang ramai hari ini tercari-cari Nabi mereka. Faqala Abu Bakr wa Umar. Lalu berkata Abu Bakar dan Umar, Rasulullah ba'dakum. Rasulullah SAW di belakang kalian, belakang. Lam yakun liyukhallifakum, takkan Nabi tinggalkan kalian. Pergi depan cepat, tak ada, dia kata. Wa qala an-nasu, dan berkata sebagian orang, inna Rasulullah baina aidikum. Sesungguhnya Rasulullah di hadapan kamu. Di hadapan kamu.
Lalu okey, jadi ada Abu Bakar dan Umar kata Nabi kat belakang. Syekh Nabi mana? Nabi apa Abu Bakar Umar kata Nabi di belakang. Kemudian ada kumpulan orang kata Nabi dekat depan. Okey. Maka Nabi sabda, fa in yuti Abu Bakar dan Umar yushidu. Kalau mereka taati Abu Bakar dan Umar, mereka dapat petunjuk. Ini macam hint daripada Nabi SAW berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk apa? Tajuk apa yang dipandang atau apa yang diperhatikan, difahami oleh Abu Bakar dan Umar adalah perkara yang patut diikuti oleh orang ramai. Ini diselitkan ke tengah tajuk ni. Kerana kedua-dua mereka ni bersepakat dengan kebenaran pada apa mereka katakan. Okey. Jadi kata maksud dia kalau dia kata keadaan ni, kalau Nabi kata kalau mereka taat Abu Bakar dan Umar, mereka kan dapat petunjuk. Ini maksud dia yang nak fahamkan sekarang ni kedudukan apa Abu Bakar dan Umar. Maksud dia bila Nabi kata apa jadi pada orang ramai pagi ni, diorang katalah diorang cek Nabi. Ada kata Nabi kat depan, ada Nabi kat belakang. Abu Bakar dan Umar kata Nabi kat belakang. Nabi takkan tinggalkan kalian. Mana pergi depan tinggal kalian, Nabi takkan buat macam tu. Kemudian satu kumpulan lagi kata Nabi kat depan. Jadi Nabi jawablah, Nabi kata kalau mereka taati Abu Bakar dan Umar, mereka mendapat petunjuk. Mana benarnya Abu Bakar dan Umar dalam kata-kata mereka. Okey. Dia kata okey. Qala, berkata Abu Qatadah lagi. Fantahina ila nas. Lalu kami pun sampai pada orang ramai. Betul lah, di belakang. Abu Qatadah dengan Rasulullah SAW kat belakang. Seorang kat depan, Abu Qatadah dan Rasulullah SAW datang dari arah belakang. Fantahina ila nas, lalu kami sampai kepada orang ramai. Hinam tad dan nahar, ketika telah manjang siang. Siang dah mula tinggi. Wahamiya kulla syai'in, dan panas semua benda. Matahari terik dan panas semua benda. Wahum yaqulun, dan mereka orang ramai ketika Nabi dah sampai itu, orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakna atishna. Wahai Rasulullah, binasa dah kami dahaga. Kami binasa, kami dahaga. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, la hulka alaikum, tiada kebinasaan ke atas kalian. Tiada kebinasaan ke atas kalian. Ya. Okay. So jadi kata apa? Dia kata semua, jadi dia kata dahulkan alaikum, Nabi kata tiada kebinasaan ke atas kalian. Semua qala, Nabi bersabda, atliku li Umari. Utuskanlah, lepaskanlah kepadaku, bawalah kepadaku akan Umari. Umar dia ada bekas kecil. Bekas kecil. Mana mangkuk kecil lah. Qala, Nabi SAW wada'a bil maidati. Nabi panggil, minta balik apa? Bekas air wuduk. Yang tadi Abu Qatadah pegang, dia minta bekas wuduk tu. Faja'ala, maka mulalah Rasulullah SAW yasubbu. Rasulullah SAW mula tuang air. Dia kata wa Abu Qatadah yuskihim, dan Abu Qatadah beri pada mereka. Maksudnya macam ni, bekas air tu Nabi tuang ke dalam bekas air wuduk tadi, Nabi tuang air dia ke dalam bekas kecil, mangkuk kecil tu. Kemudian Abu Qatadah duk ulu pada orang ramai. Nabi tuang, Abu Qatadah yang ulu pada orang ramai. Mana dua keadaan lah. Okey. Kemudian apa Abu Qatadah yuskihim, Abu Qatadah memberi air kepada mereka. Saqa yaski ni boleh maksud dengan menyiram. Boleh maksud dengan menyiram, beri minum air. Yalah kalau kita siram tanaman pun boleh saqa lah. Saqa yaski Okey, jadi Abu Qatadah memberi air kepada mereka ataupun menyiram mereka. Beri air kepada mereka lah, menyiram mereka dengan air. Lalu falam ya'du an ra'an nasu maidata takabu alaihim. Maka tidak dia lebih untuk melihat orang ramai air, bekas air tersebut surut ataupun surut, takabu tu surut ataupun habis terhadap mereka. Mana air itu sentiasa ada. Okey. Falam ya'du an ra'an nasu maka tak lebih orang ramai melihat bahawa air itu berterusan turun pada mereka, tak berhenti. Air itu turun tak berhenti-henti.
Tak berhenti-henti. Maksudnya apa, tak lebih. Orang ramai hanya nampak macam tu, nampak air tu turun, tak berhenti-henti lah. Okey. Turun tidak berhenti-henti. So, jadi dia kata, faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, maksud dia kata tak lebih orang ramai melihat air tersebut. Apa dia kata dia apa alaiha, dia fa ya'du an ra'an nasu ma al-maidati takabu alaiha. Itu tak ulang ni. Dia kata tidaklah lebih orang ramai melihat air bekas wuduk tadi, melainkan mereka terus menyerbu kepadanya. Nampak je air tu Nabi turun, diorang pun serbu. Takabu tu maksud dia izdahamu alaiha. Mereka pun beramai-ramai menyerbu kepada air yang Nabi sedang tuang tu. Okey. Lalu faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, ahsinul mala'a, elokkanlah akan pengisian. Okey. Elokkan pengisian. Ni isi elok-elok, isi bagus-bagus elok-elok. Fakullukum sayarwa, semua kamu akan mendapat air. Akan disiram. Maksudnya akan dapat air lah. Qala fafa'alu, lalu mereka pun buat. Ini mukjizat Nabi SAW. Ni yang air yang tadi, bekas air tu yang Nabi kata kepada Abu Qatadah, simpan untuk kita, untuk kami air ni. Ada bekas air ni, nanti ada berita untuk dia. So dia cakap macam tu sebab air yang di dalam bekas wuduk tu digunakan untuk kisah ni, untuk kerjaan tadi. Pasal mereka dah berhenti awal, so tak dapatlah sampai ke tempat air tersebut pasal diorang dah berhenti tidur pada malam tadi. Kalau tidak, kalau ikut pada Nabi punya aturan, mereka bergerak terus sampai pada air tu subuh. Pagi tu sampai ke tempat air. Awal pagi sampai ke air. Tapi oleh kerana mereka berhenti, rehat, maka tak sampai pada waktunya. Maka mereka tengah jalan tu mereka panas. Tengah jalan, mereka panas. Okay. Jadi waktu bila diorang bila dah kat sini, Nabi SAW bantu mereka dengan air itu dibanyakkan. Ini kita kata mukjizat Nabi SAW. Cuma kena faham, mukjizat Nabi SAW ni, dia berlaku sekali-sekala. Dia tak boleh berlaku tiap-tiap hari. Kerana terjadi macam ni, ada kecemasan terjadi. Kadang-kadang ada kecemasan tak terjadi apa-apa. Air tak ada sampai bila. Itu berlaku. Lalu mereka pun isilah fakulukum musyarwa. Lalu mereka pun buat macam Nabi kata. Mereka isi elok-elok bekas mereka sampai penuh. Okay, asinu tu maksudnya elokkan, maksudnya penuh, isi penuh lah. Faja'ala Rasulullah yasubu wa uskihim. Maka Nabi SAW tuang air dan aku pula siram beri pada mereka. Mana bekas air yang mangkuk kecil tu dituang dan tu kemudian barulah diberi pada orang ramai. Hatta ma baqiya ghairi wa ghairi Rasulillah SAW, sehingga tak tinggal lagi orang yang tak ada air kecuali aku dan Rasulullah SAW. Qala, berkata Qatadah, thumma sabba Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW terus tuang. Faqala li isyrab, dia kata minum. Fakultu la ashrabu hatta tashrabu ya Rasulullah. Aku tak akan minum hingga setelah aku tak akan minum. Sehingga engkau minum wahai Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, engkau minum, aku minum. Qala, Nabi SAW pun bersebut, inna sakil qaumi akhiruhum. Maksudnya orang beri minum orang ramai, maka dia orang yang terakhir sekali. Ini adab bila kita bagi orang orang makan atau minum sebagainya, kita bagi orang dulu dan kita dulu. Macam dalam minum kan, macam kan dalam dia minum daripada bekas air, orang yang datang bawa air tersebut diberikan last sekali. Sakil qaumi akhirum syurba. Orang yang beri minum orang lain air atau susu sebagainya, dia orang terakhir minum. So Nabi SAW macam tu, bagi orang dulu. Saja banyak air dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bagi suruh orang lain ambil dulu. Jadi Nabi suruh Abu Qatadah ambil dulu. Tapi Abu Qatadah kata takkan minum sehingga Rasulullah SAW minum. Maka Nabi pun sebut tentang adab ataupun kaedah yang sepatutnya dibuat adalah orang yang beri minum kepada orang ramai, dia orang terakhir minum. Dia tak boleh minum yang mula-mula sekali. Ini adab. Qala, berkata Abu Qatadah, fashari, betul, lalu aku pun minum. Pasal Nabi suruh minum, aku minum lah. Okay. Dia kata, wa syariba Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun minum juga lepas tu. Qala, berkata Abu Qatadah lagi, fa'atan nasul ma'a, lalu orang ramai sampai kawasan air. Bila diorang gerak juga, dan ini dapat air dah ni. Kemudian diorang bergerak lagi, sampai kawasan air, dalam keadaan apa? Dalam keadaan jamin maksud mustarihin, dalam relax, dalam keadaan rehat-rehat, serta dia kata telah disiram dengan air, telah dapat air.
sampai kawasan air, mereka perlu air dah. Air dia orang ada dalam bekas dah cukup banyak. Dah cukup untuk mereka teruskan perjalanan. Tak perlu buat air, ambil air dah. Nak ceritakan mukjizat Nabi SAW. So kat sini, macam kita katalah dalam hadis ni ada tentang tajuk lah. Orang yang solat lewat ni, dia sepatutnya dia tak perlu berpegapah. Tak perlu berpegapah, bahkan dia ambil masa dia, bersihkan diri dia sebagainya, macam Nabi SAW buat. So memang Nabi SAW tak pernah sebut dalam hadis SAW, dia kata, ana tu minallah, wal ajal tu syaitan. Mana perlahan-perlahan, tenang-tenang tu daripada Allah Ta'ala, dan berpegapah tu daripada syaitan. Ini yang kita baca dalam kisah apa, siapa datang masjid dalam keadaan telah diiqamatkan, datang dalam tenang. So Nabi tak pernah ajar kita dan solat untuk berpegapah. Kelang kabut tak ada. Relax, tenangkan diri, baru laksanakan. Baik. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Ya, tak ada soalan, alhamdulillah. Okey. Jadi kita berhenti kat sini. InsyaAllah nanti sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.